perempuan, sahabat-sahabat, bila disebut bahawa topik kita malam ini adalah dakwah tugas kita semua, kita jangan hanya melihat bahawa dakwah itu semata-mata berceramah, dakwah itu semata-mata bercakap. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita perlu luaskan skop kita bahawa dakwah itu merangkumi banyak benda yang sangat jauh. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, setiap daripada kita dikurniakan bakat dengan kemampuan yang berbeza. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Tetapi kebiasaannya manusia ini adalah berbeza. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya namakan beberapa sahabat Nabi SAW yang mereka dikurniakan kebolehan dan bakat yang berbeza, tetapi mereka menggunakan pada jalan dakwah, jalan tertentu yang masih kita kenali sebagai dakwah. Kita ambil contoh tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Sahabat Nabi yang dikenali sebagai mufassirun sahabat, seorang pakar tafsir di kalangan para sahabat, iaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas merupakan seorang pakar tafsir dan dia meriwayatkan juga banyak hadis. Tetapi apakah kita mengenali Abdullah ibn Abbas sebagai seorang ahli perniagaan yang hebat? Tidak. Adakah kita mengenali Abdullah ibn Abbas sebagai seorang yang hebat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti Khalid bin Al-Walid? Tidak. Tetapi dia ada sumbangannya kepada masyarakat. Apa kata pula dengan Khalid bin Walid? Kita boleh bilang tuan-tuan dan puan-puan, barangkali kita jarang ataupun tak pernah mendengar satu hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an. Tetapi apakah gelaran untuk Khalid bin Walid? Saifullah, pedang Allah. Dan dikatakan tuan-tuan dan puan-puan, ketika Khalid bin Walid radhiyallahu an dia meninggal dunia, daripada hujung rambut ke hujung kakinya tak ada satu bahagian pun yang tak ada kesan parut akibat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengorbanan dia. Bagaimana dengan sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Sabit radhiyallahu an? Saya harap nama-nama yang saya sebut ini tuan-tuan dan puan-puan bukannya nama yang asing bagi kita. Jikalau bagi kita tuan-tuan dan puan-puan nama yang saya sebut itu merupakan nama yang cukup asing untuk tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan datang nak menghentam ataupun menyindir. Tetapi saya harap kita sama-sama bermuhasabah. Kenapa sahabat Nabi yang kita panggil sebagai radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati mereka ini, aku tak kenal. Wahal aku lebih mengenali pemain bola sepak dengan selebriti berbanding dengan sahabat-sahabat Nabi ini. Dia sepatutnya menjadi satu muhasabah untuk kita. Hasan bin Sabit radhiyallahu an ketika berperang, semua lelaki yang sehat dewasa yang bukannya orang tua dan tak sakit diwajibkan berperang. Tetapi Nabi SAW tidak meletakkan Hasan bin Sabit di dalam saf perang dia, tetapi dia meletakkan Hasan bin Sabit bersama dengan wanita, orang tua, kanak-kanak dan orang yang sakit. Kerana Hasan bin Sabit radhiyallahu an, jikalau dia nampak dia keluarkan pedang, dia nampak saja pedang, tangannya menggeletar. Dan apabila dia nampak darah, dia akan pitam. Maka bagi dalam konteks kita hari ini, kita kata, apa punya jantan? Teruk sungguh, nampak darah, boleh pitam, nampak pedang, boleh menggeletar. Bagi kita, kita kata begitu. Tetapi Nabi SAW tahu kemampuan Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit adalah penyair rasmi Nabi SAW. Dan syairnya digunakan untuk mempertahankan Nabi SAW. Bagaimana dengan Utsman bin Affan, Abu Bakar radhiyallahu an, Abdurrahman ibn Auf? Mereka hebat dalam ekonomi. Mereka berjihad dalam Allah dengan memberikan ekonomi, support mereka. Abu Hurairah tidak sehebat Abu Bakar, Utsman, tetapi Abu Hurairah melupakan manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan melihat peranan kita di dalam dakwah semata-mata dalam berceramah. Saya tak boleh berceramah macam Brother Firdaus. Saya tak boleh berceramah macam ustaz-ustaz lain. Siapa kata kena ceramah? Tak.